Tanggal 19 November 1985, Kampung Memali Bukit Siong, Baling, Kedah menjadi saksi satu tragedi yang sangat dahsyat dalam sejarah tanah air. Lebih 3,000 anggota keselamatan dihantar oleh pihak pemerintah daripada Barisan Nasional untuk melakukan aksi penangkapan ke atas seorang tokoh ulama yang bersama di dalam gerakan Islam di Malaysia, iaitu PAS, Parti Islam Se-Malaysia. Beliau yang mesra dengan panggilan Ustaz Ibrahim Libya atau nama sebenarnya Ibrahim bin Mahmud, merupakan pendakwah tanah air yang sebelumnya pernah berkhidmat bersama Pusat Islam Malaysia. Beliau yang telah sekian lama bersama PAS akhirnya mengambil keputusan meninggalkan Pusat Islam bagi meluaskan lagi ruangnya, memberikan perkhidmatan kepada Parti Islam walaupun khidmatnya sangat diperlukan oleh Pusat Islam, sehingga beliau pernah diiktiraf sebagai pendakwah terbaik. Dengan suaranya yang lantang dan tegas menghadapi kezaliman-kezaliman pihak pemerintah ketika itu yang diketuai oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Setiap majlis-majlis pidatonya pasti dihadiri oleh ribuan pendengar di kalangan penyokong dan pendukung gerakan Islam. Internal Security Act, iaitu ISA, yang dikuatkuasakan oleh pemerintah adalah merupakan di antara perkara yang sangat kuat ditentang oleh beliau. Selain dari sikap pemerintah yang dilihat tidak memandang Islam sebagai akidah negara serta jalan penyelesaian masalah ummah, ditambah lagi dengan pribadi pemerintah yang dicemari amalan korupsi dan sebagainya, membuatkan Ustaz Ibrahim begitu bersungguh dalam memberi semangat kepada ahli PAS agar berazam untuk membuat perubahan dalam kepimpinan negara. Sokongan dan dukungan kuat dari ribuan umat Islam di Malaysia yang mencintai perjuangan Islam menjadi mimpi ngeri kepada pihak pemerintah. Mereka yang mengimpikan kekuasaan dapat dipegang selama-lamanya. Akhirnya, pelbagai tuduhan fitnah dan label-label jahat dilemparkan kepada PAS, khasnya Ustaz Ibrahim Libya. Alasan-alasan dicipta bagi membolehkan pihak pemerintah dengan mudah menangkap Ustaz Ibrahim. Kerjasama antara pemerintah dengan pihak keselamatan mula dilakukan dengan hebat. Menjelang operasi penangkapan, Kampung Memali dipantau dan dikepung hampir seminggu lamanya. Pertambahan bilangan anggota keselamatan dari hari ke hari seperti ingin menghadapi satu bala tentera musuh yang besar atau peganah yang sangat berbahaya yang diperlukan segera. Cerita-cerita karut yang direka mengenai kegiatan Ustaz Ibrahim dan pengikutnya di Kampung Memali disiarkan di dada akhbar bagi mengaburi mata orang awam. Ustaz Ibrahim yang istiqamah mengajar anak-anak muridnya di kalangan orang tua dan anak muda di madrasah yang dibinanya, dimaklumkan mengajar fahaman salah dan sesat. Semuanya berlaku dalam tempoh menjelang operasi. Tanggal 18 November 1985, hampir segenap penjuru kampung telah terkepung, dibimbangi ada sasaran yang terlepas keluar. Penduduk Kampung Memali yang begitu setia bersama guru mereka terus bermunajat kepada Allah, memohon keselamatan dan bantuan. Persiapan persenjataan ala kadar dengan senjata orang kampung disediakan kerana bagi mereka mempertahankan diri dan nyawa yang diancam adalah satu kewajipan yang sangat besar. Namun apalah sangat dengan senjata orang kampung berbanding pihak pemerintah yang menghantar bala tentera dengan kelengkapan seolah-olah menghadapi peperangan yang besar. Berpuluh-puluh kereta perisai disediakan, lori water cannon, gas pemedih mata, senjata. Pelbagai anggota polis disediakan, termasuk polis hutan dan segala macam kelengkapan lain. Anggota polis berpecah kepada dua kumpulan akibat berlainan maklumat yang diterima mengenai siapa sasaran dalam operasi ini. Ada yang mendapat maklumat mereka akan menggempur perkampungan Saki Baki Komunis, dan ada yang mendapat maklumat mereka akan menghadapi kumpulan pemberontak kerajaan. Namun,
atas arahan dari pemimpin tertinggi pasukan polis yang mesti ditaati. Mereka terpaksa akur jua, walaupun ada yang mengetahui bahawa di hadapan mereka bukanlah komunis. Selepas kejadian, maklumat yang diterima oleh anggota polis bahawa pada malam 18 November 1985 tersebut, serangan yang akan dilakukan terhadap penduduk kampung Memali, sebahagian anggota polis bersukaria dan berpesta besar di sebuah balai polis di negeri Kedah. Antara watak utama di belakang operasi yang disebut Op Komunis ini ialah Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Yahya Yop, pemimpin tertinggi polis negeri Kedah ketika itu, dan Tun Dr. Mahathir sendiri, merangkap Perdana Menteri ketika itu. Mereka inilah yang memainkan peranan utama bagi memastikan tertangkapnya Ustaz Ibrahim Libya pada tarikh tersebut. Keesokan harinya, tanggal 19 November 1985, selesai solat subuh, Ustaz Ibrahim terus memberikan taujihat penuh bermakna kepada para pendukung perjuangan yang terdiri di kalangan anak-anak muridnya yang setia dengan majlis-majlis ilmu beliau. Antara lain, beliau mengingatkan kepada ahli jemaah supaya jangan ada yang lari dari perjuangan yang sedang dihadapi ini, serta menyebut mengenai kelebihan mati syahid. Seluruh ahli jemaah semakin kuat berazam dan bertekad untuk tidak menyerahkan Ustaz Ibrahim kepada pihak pemerintah. Mereka rela mati demi mempertahankan as-syahid. Antara mereka yang rapat dengan Ustaz Ibrahim ialah saudara Yusof Husin dan Allahyarham Pak Teh Mak Piah. Mereka inilah antara yang kerap melakukan rundingan dengan pihak keselamatan pada hari tersebut agar mengelakkan berlakunya pertumpahan darah, khasnya orang ramai. Sekian, terima kasih.